Kak Sarah sharekan ni. Dah lah. Dah. Akan nampak di sini je. Hah? Sampai baris ni je akan nampak. Okay. Kencing. Macam mana nak? Kopi ni. Dekat tu. Makan sikit. Sini sana. Nanti saya kasih dah. Sikit. Kalau sini sangkut. Cakap dekat Di mana kata dia? Kata. Oh. Tanya cantik. Dekat sini apa? Video ni. Beri? Dekat komen. Dekat masuk, dekat login Facebook je. Yes. Bawah.
Bawah, bawah. Ini bisa. Nafas tak ada. Cik. Masukkan basis level. Yang Kak Sarah buat video. Saya video. Nak ke tukar? Sekejap lagi. Aku tekan sekejap tak apa. Dah start. Sekejap tak apa. Tambah basis level tu. Projek tu dah ada. 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 Tak salah. Cek. Lagi satu sudah. Assalamualaikum dari Hajah Sakinah. Okay. Waalaikumsalam Hajah Sakinah Haji Ibrahim. Selamat bersiaran bersama kami. Kita akan mulakan sebentar lagi ya. Link dia dah masuk. Dah bisa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama saya lagi pada hari ini iaitu Miss Nani. Hari ini dah masuk hari ke-9 lah saya bersiaran bersama anda di live Facebook Road Tech Friend. Okey, hari ini kita menjemput lagi lah Miss Linda bagi membincangkan isu-isu yang menarik berkaitan dengan takaful. Okey. Ingat lagi tak apa isu yang telah kita bincangkan bersama Miss Linda pada minggu lepas hari Khamis. Okey, minggu lepas Miss Linda dah terangkanlah dengan kita semua berkaitan takaful perjalanan trip care bagi kawasan domestik. Okey, memandangkan sekarang ni kita tak boleh nak keluar negara kan Miss Linda. So kita pergi bercuti dalam negara je lah kan Miss Linda. Okey, sekejap Okey, Waalaikumsalam dan selamat pagi kepada Miss Nani dan juga penonton-penonton kita pada hari ini. Okey, macam tadi saya dah baca komen daripada Hajah Sakinah Haji Ibrahim. Waalaikumsalam Hajah. Terima kasih kerana sudi bersiaran dengan kita. Okey, lepas tu macam Miss Nani cakap tadi, kita tak boleh bercuti ke luar negara kan. Sekarang ni memandangkan isu pandemik COVID ni tak habis lagi kan. So bahayalah untuk sekarang ni untuk pergi bercuti dekat luar negara. Ialah sebab virus-virus ni kan kita tak nampak dengan mata kasar kan Miss Nani. So bahayalah untuk kita kena jaga kesihatan dan juga keselamatan diri kita lah. Okey. Saya sangat setujulah apa dengan Miss Linda bagi tahu tadi.
Sebab COVID-19 ni memang bahayalah, kita tak nampak dia dekat mana-mana. So dengan pendapat Miss Linda ni, sekarang ni waktu-waktu pandemik ni kita kena jaga diri, jaga kesihatan. Kita tak nampak benda-benda ni dengan mata kasar. So kita jaga kita lah, bak kata KKM kan. Ya, betul. Okey. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan terjun lah menyelam sedikit demi sedikit tentang topik yang sangat menarik daripada Miss Linda sebentar nanti. Saya tak nak sorok lah seorang-seorang kan apa yang saya tahu. Boleh, nanti kita sharekan. Okey, kita akan share dengan semua lah mengenai pengalaman travel dan juga tips yang sangat berguna untuk kegunaan kita bersama. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Miss Linda ni suka sangat pergi travel, betul? Mestilah siapa je tak suka pergi travel. Semua orang rasanya suka pergi travel. Okey. Mesti Miss Linda tahu kan selok belok sebelum kita nak pergi berjalan ni. Bolehkah Miss Linda share sedikit tentang pengalaman Miss Linda untuk kita semua? Okay. Macam nak kata banyak sangat tu tak adalah experience tu. Tapi kalau sikit-sikit tu bolehlah saya sharekan dengan penonton-penonton semua. Okay. Macam saya punya hobi saya memang saya suka travel. Tapi kita faham lah kan, macam sekarang ni ikutkan banyak je tempat nak pergi travel sekarang ni. Tapi yelah sekarang ni keadaan tak mengizinkan. So kita terpaksalah cancelkan dulu plan kita, postponekan dulu plan kita untuk pergi travel tu. Apapun kesihatan dan juga keselamatan ni penting lah. First thing first, jaga kesihatan diri kita dulu. Baru kalau kita sakit, macam mana kita nak pergi travel kan? Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu, okay, untuk minggu ni, Miss Nina nak sharekan tentang macam tips lah untuk sebelum kita pergi travel, apa yang kena ada, macam tu. Sebab minggu lepas, saya dah kupaskan isu pengenalan introduction kepada Takaful Trip Care 360 daripada Andalusia Tijarah yang Andalusia Tijarah providekan untuk penonton-penonton semua. Okay. Untuk for the first thing, yang penting is travel planning. Okay, travel planning ni sangat penting lah untuk make sure kan kita punya trip tu lancar dan macam tak ada any problem. Melainkan kalau unexpected things jadi tu lain lah kan. Tapi benda tu kita boleh, macam mana nak cakap, kita boleh elakkan. Selagi kita boleh elakkan, kita kena elakkan benda tu. Okay, macam tu lah. So first thing, travel planning tu kena ada. Macam nak pergi, sebenarnya kan tak semestinya kita nak pergi travel je lah, kita kena ada plan. Betul tak? Misalnya ni, kita nak buat apa-apa pun kita kena ada plan. Macam tu lah. Okey, seperti yang Miss Linda cakap tadi, betul lah, kesihatan tu kita kena utamakan sebab kesihatan tu penting. Kalau kita sakit, macam mana nak travel kan? Okey. Travel ni anytime je kita boleh pergi sebab macam Miss Linda bagi tahu tadi, travel planning sangat-sangat penting kalau nak berjalan ni. Okey, apa kata Miss Linda tentang isu ni? Okey. Macam bagi pendapat saya lah. Kita macam saya cakap tadi, tak semestinya bila kita nak travel je kita kena ada planning kan. So kita nak buat apa-apa kena ada planning. Macam contohnya nak kahwin, kita pun kena ada planning kan. Macam tu lah. Itulah kalau ikutkan itulah yang sepatutnya. Tapi kadang-kadang kita ni ambil mudahkan, macam leceh lah nak buat planning ni semua. Macam tu kan. Okay. Based on my experience lah, antara salah satu tip, saya explain tips by tips lah. Okay, first kita kena pilih satu destination. Contohnya macam kita nak pergi, okay, kita nak pergi mana? Kita nak pergi, okay, contohnya bulan depan saya nak pergi Jepun, macam tu. So kita dah kena stay dekat kita punya mind, okay, bulan depan kita nak pergi ni. So macam itu salah satulah tips untuk kita pergi travel yang penting. Lepas tu satu lagi, kita kena sediakan, kita kena plan kita punya bajet. Contohnya kita nak pergi,
tapi kita tak ada bajet. Betul tak? So macam mana kita nak pergi sedangkan kita tak ada bajet. Macam itulah. So kena betul-betul plan destination within our budget tu cukup ke tak. Kalau tak cukup tak boleh pergi. So kena tukar destination yang lagi dekat, yang tak perlukan kos yang lagi tinggi lah. Pemilihan destination dan juga bajet tu sangat penting untuk kita pergi travel. Yang tu yang first lah. Sebelum kita proceed nak pergi jalan, so first planning tu adalah penting. Lepas tu second, kita kena buat research. Research pasal tempat-tempat yang kita nak pergi tu. Macam contohlah macam kita kalau in our country kita boleh tahu kat mana tempat makanan halal, kat mana masjid, sebab kita dah biasakan dengan kita punya negara sendiri. Tapi kalau contoh kita nak pergi overseas, kat sana macam-macam kita tak tahu kan bahasa dia orang, macam mana budaya dia orang, betul tak? Macam Miss Nani pernah pergi overseas? Belum pernah lagi. Belum pernah, insyaAllah nanti boleh pergi. So macam kita kena buat research lah sikit sebanyak kan pasal tempat-tempat yang makanan halal, macam cost daily living cost dekat sana. Lepas tu cuaca kat sana masa kita nak pergi tu okey ke tak, ke ada gempa bumi ke, macam tu. So yang mana berkaitan kita kena buat research. Sekarang ni everything dekat hujung jari je. Just click and then dapat tahu semua. Betul. Itu adalah salah satu planning lah yang kita kena buat. Lepas tu Kita ada komen daripada penonton kita, Junaida MY. Salam Miss Nani dan Miss Linda. Waalaikumsalam. Dan Hajah Badaria Harun. Badaria Harun. Salam tim Tijara, penerangan yang berfaedah. Terima kasih. Kita kongsikan yang mana boleh kita kongsikan Haja. Saya proceed dengan kita punya tips lah untuk kita pergi travel. Yang next kita kena ada itinerary yang lengkap. Apakah itinerary ni? Itinerary ni contoh macam atur cara perjalanan. Hari ni kita nak pergi mana, besok kita nak pergi mana. So kita kena ada itinerary yang lengkap tu semualah. So macam kalau macam saya kata tadi, in our country tak ada any problem pun. Tapi in case kalau kita nak keluar, macam-macam lah, biasalah sekarang ni semua benda strict kan, nak kena check immigration, benda-benda tu semua sangat-sangat leceh. So kita kena make sure kan kita punya atur cara, kita punya itinerary tu lengkap. Tu contohnya macam kalau Miss Nani nak pergi travel, so Miss Nani kena buat lah jadual tu kan. Tadi kita dah buat bajet, kita dah buat research kan. So sekarang ni kita kena buat itinerary lah, mana kita nak pergi dulu. Hari first kita nak pergi tempat-tempat ni. So tempat-tempat makan tu semua kita kena ada listing. Untuk memudahkan lah kan. Ya betul. Itu sangat memudahkan, itu sangat membantu. Tak adalah macam bila dah sampai sana tu kita macam terkeki kan. Macam misalnya nak pergi mana sebenarnya hari ni. Tambah-tambah kalau macam yang bawa group tu memang kena ni lah kan. Itu adalah untuk itinerary. Selamat menonton kepada para penonton yang sedang bersiaran bersama kami hari ini. Begitu details apa yang Miss Linda sampaikan tadi. Yelah susah kan kalau kita zero, tak ada knowledge nak pergi ni. Tempat orang ni kita tak tahu selok-belok dia. Kita tak tahulah dia punya toilet kat mana. Sebab kalau kita pernah pergi tempat tu, mesti kita tahu tempat dia, macam toilet kat mana, surau kat mana, macam tu kan. Macam toilet tu sangat-sangat penting lah. Tak cakap pergi mana-mana je mesti nak cari toilet kan. So toilet tu semua kena buat research lah. Senang kata kena buat research pasal tempat yang kita nak pergi. Betul. So kepada penonton, bolehlah ikut tips yang Miss Linda sampaikan tadi. Miss Linda dah sharekan tips tadi tu. So to have the best trip untuk forever lah. Kan Miss Linda, betul tak? Betul lah, sebab kita pergi holiday, macam kita pergi travel, kita nak jadikan benda tu satu momen yang menarik, satu momen yang indah untuk dalam hidup kita. So takkanlah kita nak pergi lepas tu nak macam terkekian macam tu kan. So benda tu akan jadi
memanglah kalau sekali fikir macam kelakar juga kan. Tapi kita, benda yang kita boleh elakkan, kita elakkan. Macam tu. Okay, macam travel planning ni, ada macam saya cakap tadi, benda yang penting kalau kita ada hasrat nak pergi bercuti, in case dalam our country benda tu tak ada jadi masalah, kita boleh survive lagi. Macam kalau dekat overseas ni, first thing ni macam language. Okay, language ni tak semua orang macam, okay, based on my experience lah. Macam saya pernah pergi Hanyai. So macam kita expect, masa tu first saya pergi kan. So first saya pergi tu saya expect, okay, dia orang boleh speaking. Okay, bila kan biasanya orang cakap English ni adalah bahasa perantaraan within country, mana-mana country kan. Tapi actually tak. Macam Thailand ni, dia orang lagi utamakan dia orang punya language. So macam kita bila pergi hotel mesti kita nak tanya itu ni kan. So benda tu jadi masalah lah. Kita cakap dia tak faham, lepas tu dia cakap kita tak faham. So macam paksa kita gunakan bahasa isyarat bila pergi sana. Tu yang based on my experience. So macam language ni sikit sebanyak kita kena belajar. Tahu satu patah perkataan pun dah okey. Tahu yes ke no ke tu dah kira okey. Actually macam kena juga belajar sikit-sikit kan. Sebab tak semua bahasa dia utamakan English as a bahasa perantaraan. Kalau Miss Nani nak pergi travel, Miss Nani pun kena godek-godek sikit lah. Kena google sikit bahasa. Macam nak belajar, nak cari guru tu macam beria sangat kan. Tapi just everything dekat hujung jari je. So Google je, okay, apa perkataan. Contohnya Miss Nani nak pergi Jepun. Lepas tu tak tahu perkataan yes ke, tak tahu perkataan no ke. Okay, just Google masuk ni kan. Kita dah boleh tahu benda tu. So kena betul-betul ada proper planning lah. So you barulah kita boleh enjoy kita punya travel, kita punya trip. Okay, macam contohlah macam kalau alone tak apalah kan. Tapi kalau yang macam family ni, contoh macam kalau Miss Nani kita ni dah ada family nanti, so benda tu lagi banyak. Macam kalau pergi dengan family, satu beg je. Tapi bila pergi dengan family ni, bila kita pergi seorang satu beg je. Tapi bila kita pergi dengan family ni, kena ada banyak beg. So benda tu nak kena make sure everything is in order. So semua dah cukup. Tu kalau misalnya nak pergi travel lah, kena make sure benda tu ada proper planning. Betul Miss Linda. Okay, kita ada penonton yang komen. Good. Daripada Soleha. Hajar Soleha. Hajar Soleha. Assalamualaikum. Okay. Kepada semua yang tengah menonton kita, selamat menonton bersama kami. Okay. Okay, yang macam Miss Linda cakap tadi, Miss Linda doakan saya nak pergi travel kat overseas kan? Boleh, insyaAllah. Amin. One day sama-sama kita pergi. InsyaAllah adalah tu rezeki kan. Tapi buat masa ni tak payah pergi dulu lah. Nanti bila dah settle isu pandemik COVID ni, so nanti kita pergi sama-sama. Okay, betul. Okay, selain tu macam Miss Linda bagi tahu tadi, travel planning kan? Ya. Okay. So kalau untuk preparation macam mana pula ya Miss Linda? Sebab kita nak tahu jugalah apa yang kita perlu bawa, syarat nak pergi tu. Boleh tak Miss Linda share kepada penonton yang sedang menonton ni? Okay. Kalau macam tadi planning kan. So yang ni preparation. Okay, preparation ni penting jugalah bagi saya, based on my experience tu penting juga. Sebab apa? Macam kalau kita tak ada preparation, benda tu akan jadi kelam kabut lah sikit kan. Lepas tu, okay, macam macam mana cakap, kalau it's better kalau kita ada travel checklist. Okay, first macam tadi itinerary, benda tu semua kan. Yang ni travel checklist ni macam untuk kita check balik. Okay, barang yang dah bawa apa, visa ke, pasport ke, baju ke, itu ini, semua dah ada benda tu. So, kena double check benda-benda tu semua. Sebab, yelah dokumen-dokumen yang penting ni, kalau tertinggal, masalah habislah kita kan. Macam tu. Sebab macam nak lepas dekat immigration pun dah susah. So, buat checklist.
Lepas tu bila dah kemas-kemas barang tu untuk pergi travel tu, recheck balik barang-barang tu ada ke tak. Okay. Macam tapi sebelum tu macam saya nak advisekan dekat penonton yang mana nak pergi travel overseas tu, please make sure that contohnya kalau you all ada pinjaman, contohnya macam pinjaman PTPTN lah. Macam kalau student masa belajar dulu dia ada pinjam PTPTN kan. So ataupun something else yang pinjaman tapi still tak bayar lagi, yang ada tertunggak ke. So make sure korang settlekan dulu hutang tu baru boleh pergi travel. Yalah sebab government sekarang ni dia dah macam strictkan sikit, yang mana ada hutang dia tak boleh pergi travel. So dia kena block, dia kena skat. So untuk make sure kita punya tu okay, macam lancar, tak ada masalah apa-apa, make sure hutang tu semua bayar dulu. Ibarat macam ni lah, korang nak pergi bercuti tapi korang tak bayar hutang. Macam mana tu? Korang boleh spend duit untuk korang pergi bercuti tapi korang tak bayar hutang. Macam tu. Tak boleh. So kena settlekan hutang dulu. Macam tu. Tambah-tambah kalau yang dah tertunggak lama tu. Misalnya ada hutang apa-apa. Buat pinjaman ke, loan apa-apa ke. Tak adalah, setakat tu PTPTN je lah. PTPTN. Macam mostly lah banyak buat PTPTN lah. So make sure yang tu settle dulu. Okay, for yang tu first. Okay, second, check balik kita punya validity passport tu, tarikh expired tu bila. So kalau takkanlah macam tak adalah kalau kabut kan, dah nak pergi tapi kita lupa nak check kita punya expiry date passport kita. So benda tu akan jadi masalah lah untuk kita pergi travel. Okay, yang tu yang second. Okay, next, macam vaksin. Okay, vaksin ni sangat penting. Macam Miss ni pernah ambil vaksin? Okay. Macam ada je yang tak pergi travel, ada juga yang ambil vaksin kan, macam vaksin influenza untuk elakkan kita sesama tu semua kan. Kita macam diri kita kena tahu kita punya apa orang panggil antibody. Yes, antibody dalam diri kita. So kita sendiri yang tahu macam mana keadaan diri kita. So macam untuk kita pergi travel ni, vaksin ni sangat penting lah. Kena untuk elakkan kita ni jangkiti macam-macam virus. Yalah, macam sekarang ni banyak sangat bakteria, virus kan Miss Nani. Betul. So itu adalah penting. Tambah-tambah pula kalau kita pergi dekat other country, kita tak tahu keadaan negara tu macam mana, condition negara tu macam mana. So before pergi travel tu kena ambil vaksin dulu. Okay, tu adalah yang macam hari ni saya explain benda yang penting-penting lah untuk kita pergi travel, preparation untuk kita pergi travel kan Miss Nani. Betul. Okay, lepas tu next kita kena check kita punya luggage dan juga hard case ikut piawaian requirement airlines lah. Contohnya macam kalau kita nak bawa luggage kan, so dia adalah dia punya berat tu kan. So tak boleh overweight sangat, kena ikut dia punya requirement airlines tu. Depend lah. Contohnya macam Miss Nani nak pergi travel, Miss Nani bawa, yelah nak pergi travel kan, so mestilah bawa banyak bag kan. Bila bawa banyak bag mesti kita expect tak apa, boleh kan. Sebab tu research tu adalah penting. Macam kita kena check, okay, untuk airlines ni, untuk flight ni boleh muat berapa, untuk muat berapa kan, macam tu. Tu adalah untuk luggage dan juga hard case lah. Lepas tu next kita juga kena check boarding ticket kita, double check balik. Contohnya macam Miss Nani pernah naik flight? Tak pernah lagi. InsyaAllah boleh nanti. Kita kena double check juga kita punya boarding time tu. Contohnya macam, yelah kita sekali tengok kan, kadang-kadang kita tengok pukul 7 tapi sebenarnya flight kita lagi awal. So benda tu akan jadi problem lah, kita tertinggal flight. So benda tu kita dah tertinggal flight tu, nak pergi beria ni, nak pergi holiday, tiba-tiba tertinggal flight. Kau menangis kat situ. Okay, lepas tu next kita
Yang paling penting is travel takaful, perjalanan takaful perjalanan. Contohnya macam bagi saya takaful perjalanan ni sangat penting lah. Kalau kita nak pergi travel tak kisahlah in our country ke overseas ke, semua kena ambil. Yalah sebab kita macam if anything happen, kita tak boleh nak on the spot nak dapatkan cash tu. Contohnya kena warded kan. Tiba-tiba nak kena bayar almost 5,000. Mana kita nak cari duit tu? Kita dah duit dah habis dah pergi travel. Macam tu. So takaful is one macam penyelamat if anything happen dekat kita. Macam contohnya macam isu sekarang ni, I think ramai je yang nak pergi travel kan. Contohnya dah plan awal-awal nak pergi travel. Dah book dah semua ni. Dah book dah hotel, flight ticket, semua dah book. Tapi tiba-tiba kena cancel sebab isu COVID ni. So ramailah yang affected kan. Macam hari tu dah stop dah. Kita tengok kes COVID ni hari tu dah stop dah kan. Dah kurang kan for a few months. Lepas tu tiba-tiba sekarang ni dah makin tinggi kesnya. Tak tahulah kenapa. So macam untuk sekarang kita kena lebih berhati-hati. So jaga kesihatan, jaga keselamatan diri kita. So harap-harap kita sama-sama lah kita doakan supaya everything back to normal balik. Supaya boleh pergi travel. Itulah. Kan bosan kan duduk dekat sini je kan. Ni sebenarnya dah bosan sangat dah. Kena keluar travel lah, betul tak? Okay. So itu sedikit sebanyak tips lah daripada Miss Linda tadi. Okay. Okay. So So buat masa ni Miss Linda advice yang mana nak pergi holiday tu fikirkanlah sebab keadaan sekarang ni sangat bahaya, especially for those yang ada anak-anak kecil. Sebab sangat bahaya. kan Yelah kita macam kita kalau kita sakit kita boleh juga bagi tahu dekat mak ayah kita kan. Okey, rasa tak sedap badan lah ni semua, rasa macam pening kepala lah. Tapi kalau if budak-budak kecil, if anak-anak kecil, macam mana dia orang nak bagi tahu benda tu semua? Dia orang tak tahu. So dia orang just senyap, tiba-tiba bila pergi hospital dah check, dah kena itu ini. Macam tu lah. So mak ayah tu kena be careful sikit. Jangan bawa anak-anak keluar rumah tu semua kan. Jangan terlalu exposekan anak-anak dekat luar buat masa ni lah. So macam orang cakap prevent is better than cure. So elakkan benda yang kita boleh elakkan, kita elakkan. Okay. Terima kasih kepada Miss Linda di atas perkongsian yang sangat membantu kan Asia. Okay. Saya share mana yang based on my experience, based on pengalaman saya, tu saya share. So tak ada nak sorok-sorok tu semua, tak ada. Apa yang kita boleh share, kita share. Jadi kepada penonton yang nak share tentang first travel korang, bolehlah komen dekat situ. So kita boleh share lah sama-sama. Okay, saya pun dah rasa macam takut jugalah kalau tak update takaful ni kan. Walaupun tak pergi luar negara, dalam Malaysia pun kita kena ambil kan. Betul. Okay, tanpa perkongsian ni mungkin saya pun akan mengambil lah lepas ni. Nak pergi mana-mana kan. Nak kena ambil jugalah. Okay. Okay, kita bukan minta lah benda ni nak jadi. Tapi Nauzubillah min zalik lah kan. Okay, cuma orang cakap sediakan payung sebelum hujan. Kalau tak prepare payung, lepas tu kena hujan. Lepas tu basah lah kita kan. Kau tak begitu Miss Linda? Ya, betul sangatlah tu. So everything kita kena ada preparation. Okay, hari kalau kita buat ni, apa risiko dia. Semua benda tu kena ada. Bukan betul yang Ministan cakap tadi, kita bukan nak minta benda-benda buruk ni berlaku dekat kita. So tapi kita kena, macam dia cakap, kita kena kita kena prepare, kita kena bersiap sedia untuk apa-apa saja risiko yang berlaku. Tak salah pun kalau kita prepare awal kan, sebab kita tak tahu benda tu nak jadi. Yes, unexpected things. Anytime, anywhere boleh happen. Boleh jadi benda tu. Jadi preparation dan takaful perjalanan ni yang saya kira ramailah yang ambil mudah. Bila dah terkena baru nak tergadah. Dah tak ada guna lagi dah. Misalnya Dah tak ada guna lagi lah kan kalau dah jadi macam tu. Jadi yelah, sebab nasi dah jadi bubur kan. So
apa-apa fikir dulu mana yang bagus, mana yang tak bagus. Dia jangan every single thing tu jangan ambil mudah. Okay. Tu advice saya lah. Untuk semua penonton-penonton yang mana nak pergi travel, so you all kena ada proper planning, proper preparation before pergi travel. Okay, so itu sajalah macam yang saya boleh sharekan dengan penonton-penonton semua. So nasihat saya, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Sama-sama kita jaga kita. Yang penting patuh SOP lah kan. Itu yang penting. Kat mana-mana pun kena patut SOP. Dekat office ke. Dekat. Ni kena jarak-jarak sikit aja Miss Tinda. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Miss Tinda. Okey, sekarang kita ada seorang lagi lah yang sangat expert dalam bidang klaim ataupun tuntutan. Okey, beliau ni saya kira sebagai seorang yang paling pakar lah dalam bidang klaim ni. Expert. Okey, semua proses-proses klaim ni beliau uruskan dengan cepat. Okey. Okey. Okay, sekian saja daripada saya. So insyaAllah kalau ada rezeki lagi, nanti kita jumpa lagi next week. Okay. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum. Okay, terima kasih juga kepada Miss Tinda. So sekarang kita menjemput kepada yang expert dalam bidang klaim, iaitu Puan Jun. Okay. Assalamualaikum Miss Nani. Waalaikumsalam Puan Jun. Okey. Sangat cantik Puan Jun hari ni. Alhamdulillah, terima kasih. Tak apa, nanti saya belanja makan. Okey. Puan Jun, tadi Miss Tinda dah terangkan tentang tips-tips untuk mereka yang nak pergi travel luar negara kan. So kali ni saya nak Puan Jun terangkanlah mengenai klaim kepada mereka yang contoh terlibat dalam kes-kes kat luar negara, lepas tu balik Malaysia nak claim. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Seperti yang tim saya baru jelaskan tadi, berkongsi mengenai sekarang kan kita semua pun memang suka kalau nak pergi berjalan, setiap preparation, semua dah siap, dah duit ada, pakaian semua siap. Lepas tu kita pun dah booking hotel yang dapat bagi keselesaan pada kita. Tapi satu je yang kebanyakan pada kita memang terlupa. Selalunya kita akan ingat kalau kita pergi travel luar negara tu baru kita kena ambil PA, iaitu kita panggil plan perjalanan. Tapi sebenarnya kalau dalam negeri pun boleh mengambil PA ni untuk perjalanan kita. Memang ada coverage pun ramai yang tak tahu, sebab dia, kalau saya nak sharekan yang PA domestik kita panggil ni, PA perjalanan domestik ni dia semurah. Kalau contoh kita nak pergi setakat 5 hari untuk individu, dalam RM14.70 je. Dalam RM14.70 ni, tapi apakah perkara-perkara yang akan di-cover dalam PA ni? Jadi kita sebagai individu, kita mesti jangan macam bila kita nak pergi holidays yang domestik lah, percutian domestik ni, kita terlupa pada PA ni. Tapi bila kita nak ambil pun memang banyak PA dekat luar tu yang ada. Tapi kita kena pilih company, takaful company yang betul-betul bagi manfaat, benefit apa yang ada untuk kita. Contoh dia, antara manfaat yang kita kena check, nombor satu adalah medical expenses. Kebanyakan PA yang insurance company kan, yang ni dia ada cover medical expenses, semua cover. Tapi ada yang yang best ni, ada syarikat insurans atau syarikat takaful yang ada mengeluarkan PA yang kita panggil cashless medical care. Cashless medical care ni maksud dia, bila apa-apa jadi pada kita disebabkan accident, kita dimasukkan ke hospital, kita tak payah bayar kalau amount bill tu bawah pada lebih pada 3,000. Maksudnya the first 3,000 tu kita pay and claim lah. Tapi kalau above 3,000, contohnya kita warded sebab accident ni bukan saja accident jalan raya kan, misalnya ni macam terjatuh ke, macam patah ke kan. So yang itu medical cashless. Kalau siapa yang tak pernah dengar, memang ada PA ni, medical cashless ni boleh cari. Kalau nak tahu boleh PM kami lah nanti.
Lepas tu nombor 2, dia ada cover untuk kalau loss of baggage ke travel delay. Yang mana-mana yang kita kena ambil lah, sebab PA ni dia bukannya macam seperti yang kita tahu dia personal accident kan. Dia cuma cover apa-apa jadi pada kita, kematian atau kemalangan yang apa-apa kejadian kematian sebabkan kemalangan dan kematian sebab kemalangan dan kematian sebab kemalangan dan kemalangan. Kemalangan tu meluas lah macam-macam. Contohnya kita pergi mandi kat swimming pool, tiba ada je kes terjatuh kan. Lepas tu macam luka ke berdarah, kena dapatkan medical treatment kan. Jadi ada PAPA ni. Lepas tu saya nak terangkan lagi satu. Takaful operator ni kita kenalah pilih yang dia boleh beroperasi. Dia ada hotline number yang 24 jam kita boleh hubungi. Lepas tu dia ada banyak macam apa lagi saya cakap ada, kita boleh WhatsApp, kita banyak. Maksudnya kalau kita nak ambil perlindungan untuk diri kita ni, kita ada kelebihan untuk pilih takaful operator yang mana satu yang betul-betul memberi manfaat kepada kita, yang membantu kita bila kita susah nanti. Okay. Sebab ejen takaful ni penting lah kan. Okey, Puan Jun, boleh tak terangkan sedikit tentang perihal klaim department ni di bawah pengendalian Puan Jun sendiri, betul? Ya, betul. Okey. Adakah proses klaim ni memakan masa yang sangat lama? Okey, untuk soalan ni, klaim kat mana-mana pun memang kata kalau bila cakap pihak insurans ni, okey, depan je macam mudah, tapi bila untuk klaim tu jadi lambat. Sebenarnya proses yang melambatkan ni sebab kita sebenarnya tak tahu cara yang betul untuk claim, sebab dia ada banyak jenis claim. Dia ada claim individu, kalau macam company ke travel agency ambil, dia ada claim kelompok memang ambil masa lama sebab dia nak check dokumen semua in order lah. Tapi kalau individu ni, kalau betul dengan cara dia, contohnya kita hantar semua dokumen kita complete, lengkap semua kan. Jadi dia cepat. Tapi cepat tu sebenarnya kadang ada yang kata macam 2 minggu, seminggu. Tapi bagi saya lah, kalau sebab pihak insurans pun dia akan buat, ada juga kerja proses untuk dia buat investigation semua. So maybe ambil masa sebulan atau 2 bulan pun ada. Tapi sekurang-kurangnya benda tu berjalan lah. Sekurang-kurangnya kita bila apa-apa jadi pada kita, nombor 1, contohnya kalau kita ambil PA travel ni, kita pastikan kita kena claim dalam masa sebulan lepas kejadian tu. Maksudnya lepas daripada tamat polis tu, dalam masa sebulan kita boleh claim lagi. Dia kalau dah lapse memang tak boleh claim lah. Maksudnya apa-apa kalau terjadi, kita ada nombor hotline tu, lebih baik kita call dulu, kita lodge dulu report kita. At least dia tahu yang kita dah pernah ada buat pengaduan. Okey, harap semua boleh faham lah apa yang Puan Jun dah cerita mengenai claim. So claim ni sangat mudah lah. So customer just tunggu dan sabar saja. Sebab benda ni berjalan, ambil masa, bukannya sehari esok dah boleh settle, tak. Okey Puan Jun, apa yang saya pernah baca lah, tahun lepas kes ni terjadi kan di Turki. Iaitu kemalangan 35 rakyat Malaysia dalam perjalanan dari Pamukkale, Turki. Okey, difahamkan ketika tu kejadian hujan lebat. So bila bas tu tiba di kawasan Selekor tu, dia tergelincir. So mengakibatkan kemalangan 35 orang rakyat Malaysia dan seorang meninggal dunia. Okey, apakah pendapat Puan Jun tentang kes seperti ini? Okey, Miss Nani, bila kita keluar negara, especially bila kita pergi berkumpulan kan, kebanyakan tim-tim leader kan, macam kita sometimes bukan antara kita pun ada suka macam ada kelebihan sikit yang pandai untuk uruskan perjalanan ke luar negara. Kita tolong kawan-kawan kita pergi dalam grup, sebab kebanyakan ada je saya punya customer saya yang agent yang bawa individu, macam contohnya pergi ke Indonesia ke, memang dia aware sangat benda ni, dia akan ambil takaful perjalanan yang mana kalau apa-apa terjadi akan cover group dia, termasuk baggage delay, yang hilang lambat. So setakat ni bila saya kendalikan klaim-klaim mereka tu, alhamdulillah semua dah dapat lah, walaupun ambil masa juga, tapi sekurang-kurangnya apa yang kesusahan kita berlaku kat sana terjadi. Macam kes berlaku kat Turki ni, saya difahamkan alhamdulillah grup ni memang aware
travel agency memang ambil takaful perjalanan. Jadi yang takaful perjalanan yang dia ambil ni memang baguslah sebab dia cover kematian, lepas tu macam medical expenses tu memang cover. Ini salah satu takaful operator yang medical di medical cashless. Maksud kat luar negara pun dia cover. Kalau nak tahu apa syarikat takaful tu, boleh hubungi saya. Saya boleh terangkan untuk kebaikan bersama. Lagi satu macam untuk yang itulah, untuk maksudnya bila kita pergi luar negara tu kita tak payah risau sebab dia bukan cover yang kita mesti berada kat sana, tapi dalam produk ni pun dia cover kalau dia panggil home care. Kalau macam home care, contohnya kalau due to fire or burglary, dia memang cover lah, ada coverage dia walaupun tak banyak tapi ada. Lepas tu ada banyak lagi macam emergency services. Jadi bila kita nak ambil plan takaful travel ni, tak kira domestik atau international, kita kena check balik one by one apa yang dia cover, berapa amount, sebab ramai yang ambil tapi dia tak tahu apa yang cover. Jadi bila terjadi apa-apa, dia tak tahu nak refer kat siapa. Tapi itulah nasihat saya sebelum ambil tu, baca polisi. Contohnya saya, kalau customer saya ambil dengan saya akan terangkan satu-satu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi bila terjadi apa-apa, dia tahulah nak rujuk kat siapa. Itulah yang penting, kalau ada takaful ni kena tahu apa yang cover dan tak cover. So nanti bila claim tak adalah cakap yang ni tak cover, hari tu cakap cover. Susah. Okey, yang tadi kes pertama. Okey, bagi kes yang kedua. Tahun lepas juga terjadi pada bulan Ogos. Iaitu pemandu Malaysia yang tiada lesen sah melanggar 5 pemotong rumput di Thailand. Okey, dia membabitkan 5 pemotong rumput dan wanita tersebut dia tak ada lesen pun, dia drive kat sana. Okey, pemandu tu didakwa cuai lah, memandu dalam keadaan cuai dan mengakibatkan kematian 5 anggota pemotong rumput dan merosakkan harta benda awam yang lain. So dia berdepan dengan hukuman lah, hukuman tu. Okey, soalan saya, apakah coverage yang sesuai bagi kes yang macam ni, Puan Jun? Okey. Plan takaful tu kita pastikan dia ada cover personal liability. Personal liability tu maksudnya apa-apa jadi kepada orang ketiga. Tak kira macam kes yang macam terjadi kat Thailand tu kan, dia langgar tu, kalau tak silap saya tuntutan tu melebihkan million jugalah kan. Dan kalau dia andai kata dia ambil takaful perjalanan luar negara ni, international, kalau kita ada package, contohnya dia ambil package platinum, coverage dia sampai 2 juta. Tapi kalau kita berjalan dalam negara domestik, ada juga coverage public liability ni. Boleh terjadi je kadang-kadang kita tengah bawa kereta kan, kita tak perasan, kita bawa start je kereta kita, especially kat traffic light kan, tiba-tiba ada orang lalu, kita terlanggar dia. Jadi itu pun ada coverage ni. Kalau ambil plan domestik untuk individu, coverage sampai 200,000. Yang ramai orang tak tahu tapi benda ni memang ada. Sebab kalau ambil yang domestik memang murah, tak sampai berapa pun saya kata cost dia kan. Tapi kalau apa jadi kat kita, kita dah peace in mind lah orang kata. Okey, itu penting jugalah bila kita nak travel kat luar negara, sebab kita tak tahu benda yang akan jadi kan, kita tak tahu. Okey. Okey, soalan saya seterusnya adalah apakah cabaran Puan Jun menghadapi customer-customer yang nak membuat tuntutan? Ada tak cabaran dia? Okey, ni soalan yang bagus Miss Nani. Sebab selalulah kalau macam nak kes tuntutan ni, tapi kita yang jadi, kenapa yang menyebabkan customer kita marah kalau dia buat tuntutan yang macam dia kata lambat apa semua, sebab salah tu daripada diri kita sendiri. Bila kita tak bagi dia information yang betul, kita tak update dia. Contohnya macam sejarah ni, kami memang mesra pelanggan. Customer kami boleh contact kami bila-bila tanya update status, dan kami pun ada direct contact dengan kita punya agensi yang kita, takaful operator yang kita terlibat. Jadi benda tu selalu tak ada miscommunication lah. Bila kita benda claim ni, kita tak boleh macam ambil mudah. Kita kena terangkan kepada customer satu persatu, okey dah sampai tahap mana, kenapa, bagi pemahaman. Sebab kita tak ada kuasa kan untuk bayar cepat-cepat apa semua. Tapi yang penting bagi diri kita, kalau kita sebagai agensi takaful ni, kita memang kena bertanggungjawab untuk claim customer. Sebab tu terpulang pada pihak takaful operator untuk bayar atau tak. Tapi kita mesti menjalankan tugas kita, buat claim ni dengan baik, dengan terbaik mungkin, apa yang sepatutnya. Maksudnya
customer tu kita anggap macam diri kita sendiri. Kalau jadi, kenapa customer marah? Sebab dia tak faham. Tapi bila kita bagi penerangan yang betul semua, yang penting dia senang contact kita. Bila-bila masa dia nak tanya, kita ada je update tu. Kita jangan macam lari-lari. Sebab kebanyakan macam agensi takaful ni yang macam ramai orang pandang bagi bad remarks kan, kepada kata agent macam tu lah, nanti lari. Jadi kita jangan jadi sikap macam tu. Kita kena jadi professional. Maksudnya kita kena sentiasa update customer kita, masa dia susah, masa dia senang. Banyak case. Tapi macam kami di Andalusia Sejarah ni, customer kami ramai yang pergi buat mengerjakan umrah. Lepas tu ada juga yang pergi overseas. Saya ada case customer saya, dia memang sebab dia pernah mengalami satu pengalaman yang pahit. Dia pernah ambil travel plan ni dengan satu agent tu. Dia memang suka, customer saya memang suka pergi overseas. Dia akan pergi overseas tu macam world tour lah kan. Dia panggil, dia pergi semua negara. Lepas tu kali ni dia nak pergi, memang dia betul-betul call saya memang almost every day kot. Dia tanya satu-satu apa cover, apa tak cover semua. Dia pergi satu family. Itulah sebab dia pernah ada pengalaman. Nak jadikan cerita, masa dia pergi sana dalam bulan 2. Lepas tu dia terpaksa balik, batalkan perjalanan dia. Maksudnya kita panggil under curtailment lah, sebab dia tak boleh teruskan sebab due to COVID-19 kan. Jadi Alhamdulillah, sebab dia dah faham apa boleh claim, apa tak boleh claim. Dan kami dapat selesaikan claim dia dengan mudah. Dia cepat tak ada cepat lah, tempat dia banyak proses dia. Sebab dia pergi booking, dia nak berjalan selama 6 bulan kat overseas tu. Dia dah booking hotel, dah fully book everything. Dengan flight, terpaksa balik. Tapi sebab dia ambilkan yang plan takaful yang kami ada ni, benda tu cover lah. Customer puas hati. Maksudnya dia punya bad experience dulu tu, bila kita bagi layanan yang baik, yang betul, bagi penjelasan yang betul, Alhamdulillah. Memang insyaAllah she will come back again lah. Maksudnya kita akan repeat customer. Sebab apa? Due to our good customer service to our customer. Betul. Customer kita perlu utamakan lah. Okay. Kebanyakan ni lah saya dengar kes dekat luar negara sana sebelum COVID lah terjadi. Ramai jemaah yang sakit ataupun meninggal dunia. So macam mana waris tu nak buat tuntutan kalau terjadi kes macam tu? Okey Miss Nani, selalunya kalau untuk, dia ada 2 kategori lah. Kalau dia melalui travel agency, contohnya travel agency dah ambilkan plan untuk dia. Untuk plan kelompok. Jadi kalau apa-apa terjadi, memang ada coverage untuk plan kelompok ni. Maksimum kalau apa terjadi, sebab kalau kematian di Mekah atau Madinah, memang kita tak bawa balik kan jenazah tu, memang dikebumikan di sana. Tapi pihak waris di sini akan dapat tuntutan dia lah. Untuk kelompok tu maksimum 10,000 saja. Tapi andai kata dia ambil yang plan-plan yang kita ada, lebih dia punya tu. Tapi so far yang ambil plan-plan persendirian ni, tak ada pula jadi kematian kat sana. Setakat belum ada kes lagi. Tapi kalau kes sakit, kes beg hilang, semua macam sakit, lagi apa lagi yang flight delay, yang itu memang dah, yang siapa yang ambil yang ada individu plan bukan kelompok tu, memang semua dah bayar, dah settle semua dah. Sebab proses sebab senang dia ambil daripada kami memang ada direct contact dengan agent takaful operator tu. Kita pastikan benda tu berjalan dengan lancar. Sebab yang penting seperti yang saya jelaskan tadi, Andalusia Sejarah ni senang dihubungi oleh semua pihak macam tu. Kita tak ada macam touch and go. Kita nak servis, kita nak sale je, servis tak nak. Dalam takaful business ni yang penting is after sale service. Itu yang orang akan ingat sampai bila-bila. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, antara kita semua yang menonton ke yang tak menonton tu, okey, kita mestilah akan ambil takaful kan untuk keluar negara. So kadang ada yang tak kisah apa yang dia cover, tak cover. Lepas tu diorang tahu ni ada takaful tapi diorang tak nak ambil walaupun diorang nak travel. So apakah pesanan Puan Jun kepada penonton di luar sana untuk orang yang macam ni? Ya, maksud dia misalnya yang dia ada takaful tapi dia tak ambil polisi dia. Ada customer yang macam ni. Bila dia baca polisi tu, yang jadi tu bila kita frequent traveller lah, dia akan ambil melalui online sendiri kan. Itu tak apa, boleh je ambil melalui online, tapi kita kena baca setiap polisi tu, apa dia cover, apa tak cover. Sebab ada pun customer yang ambil,
Okey, kat sini dia tulis cover sampai 5,000. Tapi itu bukan, itu dia adalah yang apa yang tertulis dekat polisi tu, amount tu adalah maximum amount. Dia panggil up to. Up to maksudnya you tak akan dapat 5,000 tu lah. Dia ada contohnya kalau flight delay kan, kalau first 2 hours you dapat 200. The next 6 hours lagi 200. Dia macam tu, dia ada calculation dia. Ada juga jemaah yang customer tak faham, dia oh bukan 5,000 ke? Dia kata ketipu. Bukan tipu, sebab kita sebagai pengguna sebenarnya setiap polisi tu memang telus dia tulis dah pada A to Z. Kalau kita tak faham bahasa Inggeris, kita ambil bahasa Malaysia. Lepas tu kalau senang, kalau berhubung, lebih baik kita lebih senang kalau kita ada agensi, berhubung terus dekat agensi. Agensi tu maksudnya kita tahu office ada kat mana, dengan siapa kita berhubung. Lepas tu kita boleh baca satu-satu. Dia akan terangkan pada kita, macam kami di sini selalu buat, kita akan terangkan pada customer kita satu-satu sampai kemahaman kenapa dia kena ambil. Okey, sangat jelas dan terperinci apa yang telah disampaikan oleh Puan Jun tadi. Diharapkan semua penonton fahamlah tentang apa yang telah disampaikan oleh Miss Linda dan Puan Jun. Okey, Miss Linda tadi terangkan apa ya kalau yang boleh yang tengok tadi boleh repeat baliklah apa yang Miss Linda tips persediaan sebelum pergi travel. Okey, yang Puan Jun tadi pasal claim. Okey, terima kasih sekali lagi Puan Jun kerana sudi bersama saya lagi untuk hari ini. Terima kasih Miss Nani untuk Okey, okey sama-sama. Okey, akhir kata daripada saya kepada saya untuk anda semua dekat luar sana, sediakanlah payung sebelum hujan. Okey, kalau tak sediakan payung macam saya cakap tadi akan basah lah kan. So benda ni untuk kebaikan kita juga, kita untuk elakkan sebarang masalah ketika travel. Kita tak nak lah bila travel kita nak dapat susah, dapat sakit kan, tak nak kan. Okey, so itu saja daripada saya hari ni. Okey, Kak Haikal, maaf terlambat masuk pula. Okey. Okey, terima kasih. Kak Haikal nanti boleh dengar. Kami akan upload dekat YouTube Kak Haikal. Terima kasih kerana jadi follower yang setia lah, tolong. Tapi hari ni tips saya memang bagus Cik Haikal, sebab berkenaan dengan takaful perjalanan. Dia tak bukannya luar negara saja, dalam negeri kan ramai sekarang kita berjalan dalam negara dalam negeri kan. Kita banyak berjalan sekarang ni. Jadi memang ambil lah semurah, murah sangat. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih sekali lagi Puan Jun. Okey, itu saja daripada kami untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada esok hari dengan topik yang lain pula. Okey. Dengan Tuan Haziq dan Puan Jun sekali lagi. InsyaAllah. Okey. Okey, assalamualaikum. Terima kasih.